Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu lagi kita untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu saya berharap semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan baik untuk meneruskan pembelajaran kita insya-Allah. Baik, sebenarnya saya dah rekod tadi. Dah membebel depan komputer ni lebih kurang hampir setengah jam juga kot. Tapi tiba-tiba rupanya recording yang saya buat tak jadi. Tak jadi, tak tahulah hilang ke mana. Agak kecewa jugalah, rasa macam nak menangis pun ada. Tetapi tak apalah. Kita belajar, awak belajar, saya pun belajar daripada kesilapan. Itu namanya belajar dari kesilapan. Semoga akan datang saya dapat perbaiki lagi. Tak berlaku lagi masalah-masalah macam ni. Oh, sedih juga tu, dah cakap penat-penat, dah peluh dah ni cakap. Okey, tak apa. Baik, hari ini kita akan terus kepada topik kita, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi tahun 6. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita belajar secara santai-santai. Kenapa? Kerana pembelajaran hari ini kita lebih kepada melihat introduction ataupun pengenalan awal saja untuk topik ataupun subjek kita. Yang penting pada akhir pembelajaran nanti kamu semua akan dapat capai objektif yang saya kendaki, ataupun kamu dah objektif tu tercapai lah, senang cakap. Okey, objektif apa? Objektif yang kita nak belajar hari ni apa dia? Okey, hari ni kita nak belajar tentang ni dia, memahami pengatur caraan. Secara ringkas je, memahami pengatur caraan dan menyatakan kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan harian. Okey, kita nak belajar dua ni. Jadi, saya harap di akhir pembelajaran nanti kamu dapat memahami maksud pengatur caraan. Apa itu pengatur caraan? Sebelum ni mungkin pernah dengar tapi tak tahu maksud. Ataupun mungkin sebelum ni mungkin ada yang memang dah pernah dengar, dah tahu maksud, dah pernah belajar ke melalui internet dan sebagainya. Yelah, awak kan generasi yang semakin maju. Tak apa, tahniah, kita buat ulang kaji balik, revision balik. Okay, ataupun ada yang masih belum mengetahui. Sebab untuk TMK tahun sebelum-sebelumnya, itu tahun 4 dan tahun 5, kita tak masuk lagi pengatur caraan. Untuk tahun lepas, tahun-tahun sebelumnya, kita baru belajar tentang jenis-jenis komputer. Kemudian masuk tahun 5, kita belajar tentang rangkaian, jenis-jenis rangkaian internet. Dan apabila masuk ke tahun 6, pembelajaran menjadi semakin lebih tinggi, lebih advance. Kita belajar tentang atur cara. Okay, apa itu atur cara? Itu yang kita nak belajar nanti. Baik, kita pergi kepada buku teks. Okay. Okay, kita lihat sekejap kat sini. Okay, kita baca sama-sama. Okay, Naresh bersama-sama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Okay, jadi ni ayah dia nak beli mesin basuh automatik ni. Ayah Naresh nak beli mesin basuh automatik. Jadi jurujual dia sedang terangkanlah tentang fungsi-fungsi mesin basuh ni. Jadi Naresh ni dia budak yang bijak. Dia tertanya-tanya, apa ni? Bagaimana mesin ni dapat melakukan semuanya? Lakukan apa ni kat atas ni? Kat atas ni ada fungsi mesin basuh ni. Okey, kita baca sama-sama. Nombor 1, hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin. Nombor 2, hidupkan mesin. Nombor 3, mesin akan mengira berat muatan. Nombor 4, mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Nombor 5, mesin akan menentukan bilasan. Nombor 6, mesin akan menentukan tempoh putaran. Nombor 7, mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. Dan seterusnya, yang terakhir nombor 8, apabila basuhan selesai, penggerak akan dibunyikan. Baik, jadi saya yakin kebanyakan antara kamu kat rumah memang ada mesin basuh automatik. Ataupun paling kurang pun, paling tidak pun akan ada mesin basuh separa automatik. Jadi sebelum ni mungkin awak rajin tolong mak ayah bila basuh, tinggal masukkan baju, masukkan sabun, tutup, tekan power button and then start. Betul tak? Lepas tu tahu-tahu mesin pakaian dah kering. Kalau pakaian dah tinggal nak jemur sahaja. Ataupun kalau mesin tu lebih canggih, ada sekali dengan apa? Dryer kan. Keluar-keluar dah kering, dah boleh pakai. Kalau dah boleh lipat lah, senang cakap. Punyalah mudah zaman sekarang. Punyalah canggih. Tapi awak pernah terfikir tak macam mana mesin tersebut boleh melaksanakan kesemua tugasan tu?
Sebab apa? Tekan button. Ya, gimana kita tekan button kan, tapi macam mana dia boleh buat? Pernah terfikir? Itu yang kita nak belajar hari ni. Jadi lepas ni baru awak terfikir, oh sebab tu lah mesin ni boleh buat okay. Jadi jurujuan ni kata apa? Kita lihat dialog. Bapak Naresh ni ditanya apa Apakah keistimewaan mesin basuh ini? Jurujuan ni jawab apa? Mesin ini mempunyai komputer benam. Komputer benam? Apa tu? Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Pernah dengar tak komputer benam? Tak pernah? Kita dah belajar masa tahun 4 dulu. Ingat tak? Tahun 4 dulu kita belajar jenis-jenis komputer. Ada komputer benam, komputer tangan, handheld komputer, apa lagi? Komputer tab, riba kan? Desktop dan sebagainya. Kan ada kan kita belajar komputer benam? Komputer benam tu apa? Komputer benam ialah alatan elektronik yang kita boleh programkan yang ada dalam perkakasan elektrik. Bukanlah bermaksud komputer benam tu awak pergi buka mesin basuh, tengok dalam buku teks ni, ada komputer benam lah dalam mesin basuh. Awak pergi mesin basuh awak cari ada tak komputer laptop ke desktop, tak ada. Itu bukan komputer benam. Kalau awak buka mesin basuh, awak jumpa laptop, itu komputer dah jahanam, dah terbenam kat dalam tu, dah jahanam. Dah rosak lah kalau kena air termasuk dalam tu. Komputer benam bukan laptop yang ada dalam komputer bukan laptop yang ada dalam mesin-mesin elektronik ni. Komputer benam ni ialah macam mainboard ataupun board tu yang ada dalam mesin, yang mana komputer benam ni kita boleh programkan, ataupun bukan kita ni pengguna ni hanya gunakan saja. Maksudnya yang boleh program tu ialah programmer ataupun pengatur cara. Baik, itu kita akan belajar next. Okey, kat sini lihat kegunaan atau cara komputer. Okey. Tahukah kamu bahawa setengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai atau cara komputer? Tahu ke tidak? Tak tahu kan? Saya tahu, mesti awak tak tahu punya. Awak tahu guna je sebelum ni. Tak apa, kita belajar hari ni. Mari kita terokai kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naresh. Naresh ni dia punyalah curious nak tahu sampai terbawa-bawa dalam mimpi dia tau. Baik, Tadwisha Pintar kata apa? Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Pendingan hawa pula. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Okey. Jam penggerak digital atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggerak dengan pelbagai bunyi. Pembersih vacuum robotik atau cara yang ada pada saya membolehkan saya bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Okey, kita tengok next, ada lagi. Peti sejuk pula. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Mesin basuh elektronik. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Ketuhar gelombang mikro. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris kita panggil apa ni? Oven. Oven betul tapi kurang tepat. Kita panggil apa? Microwave. Ya. Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Baik. Awak perhatikan tak? Dalam mimpi Naresh ni lah dalam mimpi Naresh ni, barangan-barangan elektronik ni apabila dia nak menyatakan fungsi dia akan mulakan dengan atau cara komputer. Nampak? Atau cara komputer. Atau cara komputer. Atau cara komputer. Next. Atau cara komputer. Atau cara komputer. Nampak? Semua mulakan dengan atau cara komputer. Jadi di situ kita dapat tangkap bahawa barangan-barangan elektronik ataupun elektrik ni yang boleh melaksanakan pelbagai tugasan dengan hanya awak menekan butang-butang butang-butang remote dan sebagainya tu, dia boleh buat macam tu kerana ada atur cara komputer. Jadi apa itu atur cara komputer? Okey, contoh saya bagi satu contoh. Kita sebagai awak lah, awak abang ke, awak nak minta tolong abang awak ke, nak minta tolong kakak awak ke ambil air lah Awak akan cakap, abang ataupun kak, tolong ambilkan saya air. Kak, tolong masakkan spaghetti, lapar lah, minta tolong. Jadi awak bertolong. Jadi itu bahasa manusia. Jelas tak? Awak membuat arahan ataupun menolong awak melaksanakan tugasan tu. Mesin, awak boleh tak cakap dengan televisyen, tolong buka TV?
ataupun mesin basuh. Tolong basuh baju kotor ni. Air sikit je tau, sebab baju ni sikit. Agak-agak dia faham tak? Faham? Tak, dia tak faham. Kecuali awak tekan button-button yang ada di body dia ataupun di remote control alat kawalan jauh tu. Barulah dia boleh faham. Kenapa? Macam mana boleh dia faham? Sebab dia sudah ada atur cara. Kita nak arahkan dia buat sesuatu, kita kena arahkan dia menggunakan bahasa komputer. Yang mana bahasa komputer tersebut akan diprogramkan ke dalam dia punya komputer benam. Siapa yang programkan ni? Manusia macam kita. Dipanggil programmer ataupun pengatur cara. Orang yang belajar tentang komputer, kalau awak minat belajar tentang komputer, awak akan sains komputer awak belajar sains komputer lebih lanjut sehingga masuk ke universiti dan sebagainya, awak pun mampu memberi arahan kepada mesin-mesin elektrik ni, mampu buat semua. Baik. Jadi alatan elektronik ni dia boleh buat suatu tugasan melalui atur cara komputer yang ada pada dia. Okey, jelas tak tu? Okey, setakat ni jelas saya rasa. Okey, jadi kita lihat apa maksud atur cara komputer. Alamak, kat sini kurang jelas, tak apa, nanti saya bacakan. Atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Jelas tak? Okey, dia satu set arahan. Arahan lah. Sebab kita nak suruh dia buat sesuatu, kita kena arahkan dia. Okey, mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan. Jelas tak kat situ? Apa maksud atur cara komputer? Jelas? Okey, atur cara komputer tadi apa? Satu set arahan ni, arahan mengikut urutan. Kena ikut urutan Tak ikut urutan, skip urutan tu memang tak jadi. Mungkin sekarang awak tak nampak, nanti next pembelajaran kita akan lihat. Kena ikut urutan yang mengarahkan komputer buat sesuatu. Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Ya, dengar. Ada komputer benam yang mana programmer ataupun juru orang yang buat program ni, juru atur komputer ni, orang yang buat program ni, juru pengatur cara, dia akan arahkan komputer buat sesuatu menggunakan bahasa komputer. Barulah komputer tu boleh buat. Barulah komputer benam tu boleh arahkan mesin tu pula untuk buat ataupun mengarahkan perkakasan elektrik untuk buat kerja tersebut. Baik, setakat ni jelas tak? Jelas? Okey. Kalau jelas, kita lihat pula apa benda lagi yang kita nak kena belajar hari ni. Okey, menyatakan kegunaan atur cara komputer ni sudah. Okey, dah memahami pengaturcaraan. Kedua, menyatakan kegunaan atur cara komputer dalam pun sudah belajar. Jadi awak dah jelas. Apa tadi maksud pengaturcaraan? Maksudnya ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer buat sesuatu. Jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan, tak semua barangan yang ada di rumah kita ada set arahan komputer. Terutamanya barang-barang bukan elektronik. Barang-barang bukan elektronik memang jelas tak ada set arahan komputer. Contohnya apa barang-barang bukan elektronik? Meja, kerusi, apa lagi Contohnya ampayan, apa lagi? Banyaklah. Kalau awak perhatikan sekeliling, awak dah boleh banding beza, awak dah boleh kenal pasti mana yang ada set arahan komputer, mana yang tak ada set arahan komputer. Okey. Contoh macam yang ada set arahan komputer yang kita dah belajar tadi, apa dia? Mesin basuh, pendingin hawa, apa lagi? Peti ais. Contoh peti ais ni kata apa? Atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu. Dia ada tugasan dia boleh buat tentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Contohnya suhu dekat freezer lain, suhu dekat bahagian bawah chiller ni lain, kan? Bayangkan kalau dia tak boleh nak tentukan suhu, suhu di bahagian chiller ni sama kuat dengan suhu di bahagian freezer. Jadi apa? Bekulah makanan yang ada, rosak. Ataupun suhu di bahagian freezer ni sama je kuat, sama je level dengan suhu di bahagian chiller. Apa kan jadi? Rosaklah ayam, ikan, ketam, semua yang ada dalam tu rosak. Okey, jelas tak kat situ? Jadi secara kesimpulannya awak dah dapat satu input bahawa atur cara komputer ialah
satu set arahan yang kita suruh, kita buat, kita bagi kepada komputer ni untuk arahkan komputer buat sesuatu. Okey, jelas tak tadi tu? Okey, saya harap penerangan saya jelas, insya-Allah. Untuk awal-awal ni kita belajar asas-asas dahulu, surface. InsyaAllah kita akan masuk lebih mendalam untuk sesi seterusnya. Jadi di akhir pembelajaran nanti saya dah berikan sedikit latihan pengukuhan, latihan simple saja menggunakan Google Form. Awak boleh just klik, hantar terus melalui Google Form, tak payah nak tulis-tulis di buku. Okey, jadi lepas awak buat nanti jangan lupa tekan butang submit. Jangan lupa tekan butang submit. Kalau tak nanti jawapan awak ataupun latihan awak tidak dihantar. Dan setelah selesai menghantar, tak perlu ambil gambar untuk hantar ke saya melalui WhatsApp, tak perlu. Sebab semua tugasan yang awak buat melalui Google Form akan direkodkan secara automatik. Kecuali nanti tugasan-tugasan seterusnya yang memerlukan awak lukis di buku, itu baru saya minta awak hantar. Itu pun ada link yang akan saya berikan. Untuk tugasan kali ini hanya perlu buat latihan di Google Form, kemudian tekan butang submit. Selesai. Jadi sampai bertemu lagi. Semoga awak diberi kesihatan, jaga diri, patuhi SOP, duduk di rumah kalau tidak perlu keluar. Duduk di rumah saja jika tiada apa-apa urusan yang mustahak untuk keluar. Jaga diri, banyakkan berdoa semoga Allah jaga kita daripada wabak COVID ini. Semoga bertemu lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Testing 1 2 3.